modal kempen Perikatan Nasional. Modal kempen Perikatan Nasional ialah orang Melayu kena bangkit kerana kerajaan perpaduan yang ada ni, Pakatan Harapan, Barisan Nasional, GPS, GRS dan parti-parti lain, ini tidak melambangkan dan mewakili Melayu di negara ini. Jadi Melayu telah hilang kuasa. Tambah pula bila bakal Mursyidul Ampas yang baru, Tun Mahathir pun ulang yang sama. Mula-mula sekali, awal-awal sekali saya nak tanya, dari mana dia sakau modal ini yang dia kata kerajaan perpaduan ini tidak mendapat sokongan Melayu, oleh itu dia tidak mewakili Melayu? Ada orang boleh beritahu tak? Yang kat luar ni, ini yang walaun yang duk komen ni, tolong komen sikit dari mana korang sakau fakta kata bahawa berdasarkan keputusan pilihan raya umum yang lepas, kerajaan perpaduan yang ada sekarang ini tidak mendapat sokongan majoriti Melayu dan oleh itu tidak mewakili Melayu. Sebab ini satu je tahu modal Perikatan Nasional ni. Satu ni je. Majoriti Melayu dalam pilihan raya umum yang lepas sebenarnya memberikan undi kepada kerajaan perpaduan yang ada. Sebab itu saya berharap dan yakin sebenarnya dalam pilihan raya negeri-negeri yang ada sekarang, paling kurang di negeri-negeri yang kita telah bertapak lama seperti Negeri Sembilan, Selangor dan Pulau Pinang, saya yakin undi Melayu kerajaan perpaduan akan mengatasi undi Melayu daripada Perikatan Nasional, insya-Allah. Keputusan rasmi daripada SPR memberikan perincian undi mengikut umur dan saluran di seluruh negara. Daripada situ setiap saluran kita tahu berapa peratus pengundi Melayu, berapa Cina, berapa India. Daripada itulah kita boleh kira keseluruhan negara berapa peratus kepada Pakatan Harapan undi Melayunya, berapa peratus kepada Barisan Nasional dan berapa peratus kepada Perikatan Nasional. Dia nak berdebat dan berkempen dengan kita soal kejayaan membangunkan negeri-negeri dan memberi kesejahteraan kepada rakyat. Kita boleh tunjuk Selangor, kita boleh tunjuk Pulau Pinang, dan kita boleh tunjukkan prestasi saudara Amin dan kerajaan sejak mengambil alih daripada syarikat-syarikat kerajaan negeri yang tak untung, sekarang untung dan bagi sumbangan. Kita boleh tunjukkan macam mana Negeri Sembilan yang peruntukan daripada kerajaan persekutuan lebih rendah daripada Kelantan, rendah daripada Terengganu, rendah daripada Kedah. Tapi hasilnya rakyat di Negeri Sembilan walaupun taklah sekaya di Pulau Pinang ataupun di Selangor, tapi dia jauh lebih kaya daripada Kelantan, Terengganu dan Kedah. Hasil ekspor, hasil industri dari Kedah itu bukannya datang daripada kawasan-kawasan yang dibangunkan oleh kerajaan negeri. Ia hasil daripada pelaburan kerajaan persekutuan, kerana dalam Kedah itu ada satu kawasan yang diberi tumpuan khusus oleh kerajaan persekutuan yang dipanggil Kulim High Tech Park. Jadi kena fikir akal. Bayangkan Sanusi nak bawa pelabur-pelabur. Setakat ini pelabur yang dia bawa dah kena tangkap. Saudara-saudari, pelabur yang dia bawa dah kena tangkap sebab sekarang ini disiasat atas kecurian hasil bumi rakyat negeri Kedah sendiri, nadir bumi. Sebab itu saudara-saudari, insya-Allah kita akan pastikan dalam tahun-tahun yang akan datang, Negeri Sembilan, termasuklah juga Melaka, tidak lagi tertinggal kerana mereka tak masuk dalam koridor-koridor ini. InsyaAllah kita usahakan satu pelan pembangunan yang lebih menyeluruh, yang boleh menyatukan sumber dan tumpuan kerajaan persekutuan, diselaraskan pula dengan perancangan daripada kerajaan negeri, supaya Negeri Sembilan dan Melaka juga insyaAllah berada di dalam keistimewaan-keistimewaan yang sekarang ini ada di Kedah, di Kelantan dan di Terengganu. Jabatan Statistik yang mengira kenaikan harga barang tiap-tiap bulan ini, ada beribu-ribu orang di seluruh negara
yang mengutip harga barang tiap-tiap hari. Benda ini bukan dibuat zaman kerajaan perpaduan pun. Benda ini dibuat daripada zaman 1960-an. Masa dia jadi kerajaan pun macam itu je. Macam itulah harga barang dikutip. Beza dia apa dia? Sekarang ini bila inflasi turun, sejak kita ambil alih sehingga ke paras paling rendah dalam tempoh 12 bulan, dia jawab apa tau? Ini angka inflasi ni tak betul ni sebenarnya. Tak melambangkan keadaan di bawah. Sebab saya pergi beli barang masih lagi mahal. Zaman dia dulu boleh pula pakai angka inflasi Jabatan Statistik. Mari zaman orang, oleh sebab harga barang sebenarnya, inflasi itu telah turun daripada zaman memuncak zaman dia dalam tempoh kita ambil alih ke paras 2.4% dalam bulan Jun. Tiba-tiba dia tak boleh corner, dia kata angka ni tak boleh pakai. Isu kita ialah dalam keadaan harga naik, gaji pun tak naik. Itu masalah dia. Sebab itu bila kita ambil alih, orang tanya saya, apa kamu buat untuk menangani kos sara hidup sebagai Menteri Ekonomi? Pertama saya kata, keutamaan kita ialah kita mesti menghentikan kenaikan harga barang mendadak. Macam mana kita tahu kenaikan harga barang mendadak? Kerana kita mewarisinya itu daripada Perikatan Nasional. Harga barang yang ada sekarang, yang semua orang duk mengeluh kononnya ini, sebenarnya puncanya datang daripada pentadbiran mana? Bukan kita. Daripada Perikatan Nasional. Dalam tempoh 4 bulan, inflasi naik mendadak, dan kita semua tahu bila inflasi naik, itu melambangkan harga barang naik, dan bila harga barang naik, dia tak turun dah setari-setari. Dia kekal di situ. Sekarang ini, selepas hampir 8 bulan lah, kita telah berjaya menurunkan inflasi itu ke paras yang stabil. 2.4%. 2.4% inflasi keseluruhan bermakna kenaikan harga bahan mentah ialah sekitar 4%. Berbanding zaman dia setahun lepas lebih kurang 12%, 10%. Harga bahan makanan yang telah dimasak untuk bawa balik, kadar kenaikan sekarang sekitar 5%. Berbanding zaman dia 12%. Jadi kod mananya sebenarnya harga barang naik? Kod mana yang dia kata, makin teruk, makin teruk? Sebab itu saya kata kepada pengundi-pengundi yang walaun tu ikut suka dia lah. Dia nak gali lubang terjun, biarkan dia. Tapi yang rakyat biasa atas pagar, kita perlulah membuat pilihan berdasarkan fakta-fakta ini. Dan fakta ini yang sampai sekarang, pakar-pakar ekonomi mereka. Mana Razi Jidin? Mana ahli Parlimen Bacok? Apa nama dia? Aku pun tak tahu. Cerdik sangat. Syahid Sulaiman. Mana mamat yang nak cetak wang tu? Ni mamat-mamat yang konon hebat-hebat pemikir-pemikir ekonomi. Mana Muhyiddin Yassin? Sampai sekarang, seorang pun tak berani melawan dan menafikan bahawa kerajaan perpaduan telah berjaya menurunkan inflasi dan menstabilkan harga dalam tempoh 7-8 bulan kita mengambil alih. Sekarang kita tahu bahawa harga barang sekarang ini terkawal. Ada naik tapi terkawal, tak sama macam zaman dia dulu yang naik mencana. Apa lagi komponen yang sedang diusahakan oleh kerajaan perpaduan untuk meringankan beban kos sara hidup rakyat? Sebab itu kita usahakan untuk kita melipat gandakan penglibatan rakyat dalam industri tani moden. Kerana salah satu sebab kenapa harga masih belum turun untuk beberapa perkara, sayur dah turun lebih kurang. Tapi salah satu sebabnya ialah kerana bekalan itu masih lagi belum mencukupi. Kalaupun bekalan itu ada, dia jauh. Contoh yang paling baik orang negeri ni. Tanah banyak, orang bertani, ada hasil pertanian yang boleh dibanggakan, tapi dia tanam kat sini,
dia pergi jual dekat Pasar Borong Selayang. Lepas tu orang Nogori, orang Seremban jugalah pergi ke Pasar Borong Selayang, bawa balik ke Nogori 9, jual balik. Betul tak? Jadi mestilah mahal. Minyak hantar ke Pasar Borong Selayang, lepas tu bawa kereta, bayar minyak lagi, daripada minyak tu bawa turun ke sini. Sebab itu, kita kena lipat gandakan infrastruktur dan kemudahan-kemudahan pertanian moden supaya ada di seberapa banyak kawasan di seluruh negara.